Jadi kalau ada orang tanya, contohnya, kenapa ia perlu dibangunkan 100% oleh penjawat awam? Ia bukan soal kos semata-mata. Sudah tentu soal kos itu penting untuk kita jimatkan wang rakyat. Tapi yang sama penting ialah keutamaan untuk membangunkan kepakaran dan proses dalaman penjawat awam, kerana model yang sebelum ini, iaitu model melantik vendor ataupun syarikat swasta untuk membangunkan aplikasi bersepadu kerajaan, tidak lagi sesuai. Dia bukan saja soal kos, dia juga soal kemahiran, kerana apabila sesuatu aplikasi itu dibangunkan, kontrak itu terhad kepada kerja itu saja. Sebab itu kenapa dalam peluncuran dan juga penggunaan padu setakat ini, kita boleh bagi reaksi dan kemaskini dengan cepat kerana ia diusahakan oleh penjawat awam. Cuma penjawat awam kerja sampai pukul 12 ke 1 pagi lah. Tapi kalau dengan kontraktor, contohnya vendor, kalau kontraknya kata buat yang itu saja, nak suruh buat ubah tu tak boleh dah kerana itu bukan dalam kontrak saya. Ini kena tambah overtime. Yang ini kena tambah kos. Dan untuk kita memastikan aplikasi digital kerajaan itu terus dikemaskini dari segi reka bentuknya, UI UX-nya itu sentiasa dibaiki, dia tak boleh terikat dengan tender-tender dengan pihak swasta. Ia mesti dilakukan sendiri oleh penjawat awam yang akan membina kemahiran itu sama taraf atau lebih baik lagi daripada syarikat-syarikat pembangun perisian di luar. Segala produk yang dibuat itu akan sentiasa kita temui sama ada ruang tambah baik ataupun kelemahan kod yang perlu kita perbaiki dari satu masa ke satu masa. Dan kalau kita nak laksanakan pendigitalan khidmat kerajaan secara menyeluruh, bayangkan kalau kita bergantung kepada sumber swasta dan luar. Maka kita tak boleh mengoperasikan aplikasi kerajaan itu dengan cara seperti itu. Dia ada dua bentuk risiko pencerobohan data ni. Satu ialah dari segi aplikasi itu sendiri, the source code. Bagaimana kita design di architecture, server, firewall, segala-galanya, authentication itu kita sedia maklum. Tapi risiko yang lebih besar ialah risiko pengendalian dan akses kepada data. Dan itu keputusan yang kami buat, terutamanya saya lah, bahawa ia perlu dikendalikan oleh penjawat awam kerana kita nak mengurangkan risiko ada third party ataupun pembangun ataupun pengendali yang bukan penjawat awam yang membangunkan sistem tetapi dia ada akses kepada maklumat rakyat. Bezanya ialah kerana penjawat awam dia akan tertakluk kepada akta rahsia rasmi. Dia tertakluk kepada segala peraturan, akta dan sebagainya. Kalau mereka melanggar, is a criminal yang terus boleh kena charge. Tapi kalau third party, swasta ataupun orang yang tidak tertakluk kepada semua ini, dan pengalaman kita dalam kajian setakat ini, ada insiden-insiden yang melibatkan kebocoran maklumat ini sebenarnya kalau dia melibatkan juga third party. Kerana dia vendor, dia subkontraktor, dia buat tapi dia ada akses. Tapi dia tidak terikat kepada peraturan-peraturan yang memegang tanggungjawab penjawat-penjawat awam. Dan saya harap itu juga memberi gambaran kenapa kerajaan mengambil langkah ini, bahawa ia perlu dibangunkan oleh penjawat awam. Kerana this is not just about the database, this is not just about padu, but this is about building and transforming our public service to be a leading world quality digital based public service.